آله وصحبه ومن والاه أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, alhamdulillah, kita baru sahaja daripada mendirikan salat fardu Jumaat, dan kita pohon pada Allah taala mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita ianya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menyambung apa yang kita sebut pada subuh tadi berkenaan dengan peristiwa Isra dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, peristiwa Isra dan juga Mi'raj ianya bukan hanya sekadar kisah, tetapi ianya ada pelajaran, ada ibrah yang kita boleh ambil dan kita jadikan dia sebagai tauladan dan juga sempadan kepada kita. Dan demikianlah sirah Nabi SAW, ianya bukan hanya sekadar perjalanan, tetapi sirah Nabi SAW ianya adalah panduan kepada umat dia, dan di sana juga terdapatnya hukum-hukum yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi pada tazkirah kita pada tengah hari ini, kita nak menyambung apa yang kita telah sebut pada pagi tadi. Kalau kita sebut pada pagi tadi bahawa peristiwa Isra dan juga Mi'raj ianya adalah lambang kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu dekat dalam Isra Mi'raj ianya ada ujian, kemudian Nabi berdoa kepada Allah taala, kemudian dicuci hati Nabi, kemudian Nabi di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah. Tuan-tuan, semuanya itu adalah menunjukkan bahawa lambang kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita nak terang pada petang ni adalah berkenaan dengan sembahyang. Ini adalah kemuncak daripada perjalanan yang agung ini. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, kemuncaknya Nabi SAW mendapatkan perintah sembahyang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita tengok sembahyang hanyalah perbuatan yang hanya 10 hinggalah 15 minit sahaja. Tetapi sembahyang sebenarnya lebih daripada tu lagi. Kerana tu sembahyang ianya disebut oleh Nabi SAW as-salatu imaduddin. Sembahyang itu merupakan tiang kepada agama, kata Nabi SAW. Dan seorang ulama menyatakan
Yang mana beliau, nama beliau Al-Mubarakfuri. Dia kata, tiang kepada agama ni nak tunjuk kepada kita bahawa segala amalan-amalan kebaikan tidak akan ada artinya melainkan apabila seseorang itu dia mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, kerana tu mendirikan sembahyang dia merupakan satu asas untuk diterima amalan-amalan lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu bila mana seseorang dia pi ke negeri akhirat, esok benda pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sembahyang dia. Awwalun ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salah. Awal-awal yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala nanti pada hari akhirat besok adalah sembahyang dia. Iza saluhat saluhat sairu amalihi. Kalaulah sembahyangnya itu baik, maka baiklah seluruh daripada amalan dia. Dan tuan, maksud baik seluruh daripada amalan dia, ulama hadis menyatakan amalan yang dia lakukan akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat, bila mana sembahyangnya itu tak baik, bila mana sembahyang dia tak diterima oleh Allah taala, fasadat sairu amalihi, maka seluruh daripada amalan dia turut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, demikian betapa sembahyang ianya merupakan asas kepada agama seseorang. Jadi kita nak tengok di sini. Di sini tuan-tuan, ulama dia berikan kenapa dinamakan solat itu solat. Tuan-tuan, solat ni dia kalau kita maknakan dia di dalam bahasa Melayu, solat ni maknanya adalah penghubung. Solat dia daripada perkataan silah, iaitulah penghubung. Jadi dia kata dekat sini, zakaral ulama'u fi sababin tasmiyati salah. Maka ulama menyatakan pasal apa dia dinamakan sembahyang. Tanda kita akan ringkas-ringkaskan sahaja pada petang ni insya-Allah. Jadi dia kata ahaduha, yang pertama sekali, annaha mushtaqqah min at-tasliyah wa hiya at-taqwim. Tanda dia kata, ulama sebut bahwasanya sembahyang itu takwim, dan tuan, dia meluruskan seseorang. Dia kata faka'annaha tuqawwimul 'abdul musalli amma kana fihi min al-i'wijaji bil mukhalatah. Dan tuan, dia kata kerana orang yang mendirikan sembahyang itu dia senantiasa lurus daripada i'wijaj, daripada segala bengkang-bengkok, bil mukhalatah, dan juga dengan segala percampuran apa sekalipun, maka sembahyang akan meluruskan dia. Dan tuan, sebab itu di dalam sembahyang ada satu doa yang kita akan baca dan kita akan terus baca. Walaupun kita adalah orang yang beriman kepada Allah, walaupun kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi doa ini kita akan ulang dan ulang ketika mana di dalam sembahyang kita. Dan tuan, apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Dan tuan, di dalam apa ni, di dalam nas, di dalam kita nak memahami nas Al-Quran baik ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, bila mana sesuatu itu sudah disebut oleh Allah dengan cara yang begitu terang, maka nas itu tidak akan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu jarang kita tengok nas ni dia berulang-ulang. Tetapi bila mana kita sebut ia secara berulang-ulang, maka nak tunjuk kepada kita betapa pentingnya benda yang kita duk ulang tu. Tuan-tuan, maka kita selalu ulang dalam sembahyang kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
tunjuk kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Dan tuan, pasal apa kita minta jalan yang lurus ini? Kerana perjalanan kehidupan manusia ianya ada pelbagai ujian, dan kadang-kadang dengan ujian yang datang kepada manusia menjadikan manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kita selagi mana tak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak diketahui bagaimana qadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya selalu sebut, tuan-tuan, masa kita duduk dalam masjid yang ni tak aci, masa kita duduk di Mekah yang tu tak aci, masa kita duduk di Madinah hak tu tak aci. Tuan-tuan, masa duduk dalam masjid zikir banyak, masa kita duduk di Mekah pukul 3-4 pagi kita turun dah daripada hotel nak pergi sembahyang. Tuan-tuan, punya kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, iman itu dia akan teruji bila mana seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Al-Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, seseorang bila mana ia diuji oleh Allah taala, barulah dia ketahui di mana kedudukan dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita tak tahu ni, turun-turun masjid sat lagi kita tak tahu keadaan kita lagu mana, kemudian esok macam mana, dan seterusnya macam mana. Tuan-tuan, ada orang yang asai-asainya dia beriman kepada Allah, tapi di akhir-akhir daripada hayat dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi orang yang mendirikan sembahyang akan meluruskan dia daripada segala bengkang-bengkok ini dan juga segala percampuran yang mengelirukan manusia. Kerana dalam sembahyang ada permintaan yang kita minta dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuk kepada kami jalan yang lurus. Dan itu pertama. Yang kedua dia kata, salat ma'khuzatun minas silah, dia diambil daripada perkataan silah. Tuan-tuan, silah ni maknanya penghubung. Tadi kita sebut dah. Kenapa? Li'anna fi salati silatil abdi bi rabbih. Kerana sembahyang dia akan menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu Nabi SAW sebut, ju'ilatis salah qurrata aini, kata Nabi. Sembahyang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyejuk mata aku, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, maknanya apa? Nabi adalah orang yang sangat suka mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, sebab itu disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, Nabi dirikan sembahyang hatta waramat qadamah, sehingga bengkak kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pasal apa Nabi suka sembahyang? Orang yang sembahyang dia sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama al-'abdu lis-salah", bila mana seseorang hamba dia berdiri kerana dia nak sembahyang, fa aqbalallahu biwajhihi, Allah menghadapkan seluruh daripada wajah dia, yakni rahmat dia, kepada orang yang mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita nak minta apa dan kita nak berhubung dengan Allah Ta'ala, caranya adalah dengan mendirikan sembahyang. Satu hari bila ada satu orang sahabat jumpa dengan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kaifa nashilu du'aana ilallah?" Macam mana kita nak angkat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sahabat tanya. Tuan-tuan, maknanya macam mana nak berhubung dengan Allah Ta'ala? Tuan-tuan, kita pakai line telefon ada Celcom, line telefon ada Maxis, line telefon ada macam-macam.
kemudian kelajuan yang macam-macam. Dan bagaimana nak berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa dia punya line dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli rak'ataini summa sil hajataka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu sembahyang 2 rakaat, kemudian daripada itu minta apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya orang yang mendirikan sembahyang itu dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata lagi, salisuha, manakala hak yang ketiga, dan ni yang terakhirlah untuk petang ni. Dia ada banyak lagi, tapi kita ambil 3 ni sebab hak ni tazkirah. Tazkirah pula tengah hari rambang. Tengah hari rambang macam ni, kita pun dah terbayang macam-macam, pala ikan, lepas itu nasi campur, nasi macam-macam. Jadi biar sikit asaikan ianya berbaloi orang kata. Baik. Salisuha, maka yang ketiga dia kata, anna salata sumiyat bidzalik. Adapun sembahyang dia dinamakan dengan salah. Dengan salah maksudnya penghubung. Dia kata li'annaha yasilul 'abdu biha ilal jannah. Kerana sembahyang menghubungkan seseorang kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ni disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda. Dan tengok dia kata apa? Kama ruwiya an Aliin radhiyallahu anhu qala, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, dia telah berkata, hal tarawna lima sumiyatis salah salah. Sayyidina Ali tanya dengan sahabat, kamu tahu tak pasal apa sembahyang itu dia dinamakan sebagai salah? Dan salah maknanya penghubung. Qalu, maka sahabat kata, la ya Amirul Mukminin, kami tak tahu. Qala, maka kata Sayyidina Ali, li'annal 'abda yasilu biha ilal jannah. Kerana seseorang hamba yang mendirikan sembahyang yasilu biha ilal jannah, maka dia berhubung langsung dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ni sembahyang yang kita dirikan sehari semalam sebanyak 5 kali, dia sebagai penentu kepada kehidupan kita dan penentu kepada akhirat besok. Kerana tu disebut dalam hadisul qudusi, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang mendirikan sembahyang, Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan dia. Tuan-tuan, sembahyang. Kerana tu ulama menyebut, siapa-siapa yang betul sembahyang dia dan dia menjaga waktu sembahyang dia, tuan-tuan, dunia dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal apa sampai tahap dijaga dunia dia? Kerana sembahyang ianya adalah perhubungan manusia dengan Allah taala. Kalau tak ada yang ni, tak ada didirikan sembahyang, tuan-tuan, dia putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa baiнаsyirki wal kufri tarkus salah. Kata Nabi, beza antara kita dengan orang yang kafir itu tarkus salah, iaitu pada meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan, tengok orang kafir, dia buat kebaikan apa pun Allah tak terima. Tuan-tuan, dia baik, dia baik. Tuan-tuan, ada orang yang tak beriman malah lebih baik daripada orang yang beriman. Tuan-tuan, tapi sayang, kebaikan dia tak diterima oleh Allah. Kebaikan dia tidak akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kebaikan dia ibarat habuk yang bila kena angin maka dia hilang begitu saja. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kekufuran satu. Yang kedua adalah kerana dia tidak mendirikan sembahyang, menyebabkan amalan-amalan dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan mainnya sempena Isra' dan juga Mi'raj, dan kita berada pada bulan Rejab ni,
dan perbaiki sembahyang kita dan istiqamah dengan sembahyang ini. Dia agenda besar. Yang keduanya kesannya juga besar, dan sembahyang sebagai penanda ukur sama ada kita bahagia ataupun tidak bahagia di dunia maupun di akhirat besok. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat itu. Mudah-mudahan ada manfaat daripada tazkirah petang ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.